Bagaimanakah kita dapat memastikan bahawa perkataan yang kita baca dalam teks agama, khususnya dalam Islam, sememangnya berasal dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini? Soalan ini bukan khusus untuk umat Islam sahaja, tetapi juga merupakan pertanyaan universal dan tidak hanya dikemukakan kepada mereka yang ragu-ragu terhadap kebenaran sesuatu teks agama itu, tetapi juga orang-orang yang mengaku beriman terhadap apa saja agama yang dianutinya. Jika kita fikirkan secara logik, ia seharusnya mempunyai bukti yang langsung tidak dapat disangkal jika dicabar dengan apa cara sekalipun. Apabila meneliti Islam, sumber utama wahyu ilahi ini ialah Al-Quran. Untuk menentukan asal-usul ilahi, seseorang mesti meneliti buku yang menunjukkan yang ia benar-benar dari Tuhan. Salah satu bukti utama yang meyakinkan itu terletak pada sifat unik bahasa Al-Quran. Al-Quran yang ditulis dalam bahasa Arab mempunyai kualiti yang membezakannya daripada semua kitab suci lain, iaitu ia tidak boleh ditiru, terutamanya orang bukan Islam dari kalangan bangsa Arab yang telah cuba untuk meniru gayanya. Walaupun telah banyak percubaan dilakukan, namun tiada siapa yang berjaya menghasilkan teks yang sepadan dengan ketinggian bahasa Al-Quran yang diturunkan dalam bahasa Arab. Ini bukan sekadar pendapat subjektif berdasarkan keindahan teks, tetapi fakta kukuh yang diakui oleh ahli bahasa dan sarjana. Jadi untuk video kali ini, kita akan membincangkan salah satu mukjizat terbesar yang ada pada Al-Quran, iaitu ketinggian bahasanya dan juga cabaran Allah terhadap manusia yang menolak risalahnya ini. Bahasa Al-Quran sangat unik sehingga mempunyai generator sendiri dalam kesusasteraan Arab, seterusnya menekankan sifat mukjizatnya. Al-Quran memberikan cabaran khusus kepada umat manusia keseluruhannya, iaitu menghasilkan teks yang sesuai dengan kefasihan dan gayanya. Cabaran ini telah berdiri selama lebih 1000 tahun, namun masih belum dapat ditandingi. Allah telah mencabar umat manusia melalui wahyunya di dalam surah Al-Baqarah ayat 23. Dan kalau kamu ada menaruh syak tentang apa yang kami turunkan, iaitu Al-Quran, kepada hamba kami Muhammad SAW, maka cubalah buat dan datangkanlah satu surah yang sebanding dengan Al-Quran itu, dan panggillah orang-orang yang kamu percaya boleh menolong kamu selain dari Allah, jika betul kamu orang-orang yang benar. Allah mencabar umat manusia untuk menghasilkan satu surah yang setanding dengan Al-Quran yang diturunkannya, dan ia diulang beberapa kali di dalam Al-Quran di dalam ayat yang lain seperti surah Al-Isra ayat 88, surah Hud ayat 13, surah Yunus ayat 38 dan surah At-Tur ayat 34. Cabaran untuk menghasilkan surah yang sekurang-kurangnya serupa dengan surah Al-Quran dalam keindahan, kefasihan, kedalaman bahasanya dan juga kedalaman maknanya masih belum dipenuhi hingga ke hari ini. Itu belum lagi kita bercakap tentang sebarang kenyataan di dalamnya yang boleh diuji dengan kaedah saintifik maupun kajian sejarah untuk membuktikan kebenarannya, seperti dalam surah An-Nahl yang bercakap tentang lebah, surah Nuh yang ada bercakap tentang bulan dan banyak lagi. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab dan kebanyakan dari kita hanya memahami isi Al-Quran melalui versi terjemahan yang telah diterjemahkan ke bahasa pertuturan kita. Terjemahan itu pula menggunakan perkataan terbaik yang kita ada untuk memahami perkataan bahasa Arab di dalam Al-Quran, walaupun secara hakikatnya terjemahan kita itu tidak sepadan dengan makna sebenar ayat ataupun perkataan tersebut. Biar saya berikan perspektif kepada anda supaya lebih mudah untuk difahami. Bayangkan saya meminta anda bercakap dengan saya dalam bahasa Melayu tentang sesuatu perkara ataupun topik. Walau bagaimanapun, anda tidak dibenarkan menggunakan sebarang struktur tata bahasa Melayu yang sedia ada. Sebaliknya, anda mesti mencipta binaan tata bahasa baru yang kita tidak pernah gunakan sebelum ini, dan ucapan anda mestilah fasih. Selain itu, anda perlu memperkenalkan perkataan yang kita tidak biasa gunakan, namun kita masih boleh memahaminya pada hari ini maupun pada masa akan datang. Selain itu juga, ambil perkataan lama yang sebelum ini digunakan di dalam konteks tertentu dan masukkannya dengan cara baru dalam ayat yang anda bina, dan ianya boleh difahami dan diterima sebagai satu tata bahasa Melayu pada hari ini dan pada masa akan datang, sekalipun 1000 tahun ke depan. Di dalam ayat tersebut, masukkan juga sebarang kenyataan yang kita boleh uji ketepatan faktanya, sama ada menggunakan kaedah saintifik maupun sejarah, dan ianya tidak bercanggah dengan fakta yang terbukti kukuh yang ada pada hari ini ataupun yang hanya akan mampu dibuktikan pada masa akan datang. Tidak cukup dengan itu, ucapan anda itu haruslah boleh terpelihara sehingga beberapa abad sekalipun tanpa sebarang perubahan dan percanggahan. Harus diingat, Al-Quran diturunkan 1400 tahun dahulu dan disampaikan melalui Rasulnya, junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang tidak boleh membaca maupun menulis di tengah-tengah padang pasir. Namun sehingga hari ini, masih banyak ilmu pengetahuan dan rahsia yang kita masih boleh pelajari hingga ke hari ini dan juga pada masa akan datang. Cabaran yang dikemukakan oleh Allah ini sangat mencabar, bukan?
Untuk memantapkan lagi cabarannya, Allah menurunkan tahap kesukarannya, peringkat demi peringkat, iaitu bermula cabaran untuk menghasilkan sebuah kitab yang setanding dengan Al-Quran. Kemudian diturunkan kepada 10 surah, kemudian diturunkan kepada 1 surah sahaja. Sekarang untuk menjadikan keadaan lebih mudah, cuba hasilkan 1 ayat sahaja yang mempunyai ciri-ciri seperti ini. Tidak menghairankan jika anda fikir anda tidak boleh melakukannya. Ia sememangnya satu tugas yang amat sukar untuk kita, kecuali bagi pencipta alam semesta ini, Allah yang maha bijaksana. Dia juga yang maha mengetahui segala yang nyata dan juga tersembunyi. Dengan meneliti cabaran yang diajukan oleh Al-Quran kepada manusia untuk menghasilkan sesuatu yang setanding dengannya, khususnya dalam aspek bahasa dan kandungan ilmiah, kita dapat mengenali keunikan dan kehebatan Al-Quran sebagai mukjizat ilahi. Cabaran yang berdiri teguh selama lebih dari 1000 tahun ini menekankan bahasa yang unik dan tidak dapat ditiru serta kandungannya yang melebihi pemahaman dan pengetahuan manusia pada zamannya, kerana bangsa Arab pada zaman itu sangat terkenal dengan ketinggian bahasanya di dalam puisinya. Kita diingatkan untuk memahami Al-Quran bukan hanya sebagai kumpulan kata-kata, tetapi sebagai petunjuk hidup dari Tuhan yang maha bijaksana. Meskipun kita dapat menterjemahkan maknanya ke dalam bahasa yang kita fahami, keindahan dan kedalaman bahasa Arab Al-Quran tetap menjadi bukti keagungan ilahi yang tidak dapat dicapai oleh usaha manusia. Oleh kerana itu, cabaran Allah kepada manusia melalui Al-Quran tetap berdiri sebagai panggilan untuk merenungi dan mengakui keagungan ciptaannya yang tiada tandingan. Wallahu alam.